Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga sihat semuanya. Baru-baru ini saya berjumpa dengan doktor yang membantu merawat ADHD saya. Tujuannya adalah untuk menyemak perkembangan positif, negatif dan juga meninjau tentang kesesuaian dos stimulan yang saya ambil pada masa ini. Cuma dalam pertemuan itu ada satu nasihat baik yang doktor sampaikan yang saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat. Kata beliau, walaupun secara idealnya kita nak kalau boleh dunia lebih memahami tentang ADHD ni, tapi kita tak boleh paksa. Jadi kita gunakanlah diagnosis yang kita terima tu untuk diri kita sendiri, untuk tentukan rawatan yang sesuai, apakah strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan fungsi kita dalam kehidupan. Kemudian nanti apabila perubahan positif tu berlaku, biarlah perubahan itu yang berbicara. Mudah-mudahan ianya akan lebih dihargai oleh mereka yang ada di sekeliling kita. Sebabnya ADHD ni sama juga macam isu-isu yang lain di dalam psikiatri, ia tidak berada di dalam domain knowledge even di kalangan doktor-doktor sendiri, kecuali mereka secara spesifik membacanya, mengkajinya dan mengemaskini berdasarkan kepada kajian-kajian terkini. So kita kena hargai bahawa ia bukan satu benda yang mudah untuk masyarakat faham. Berbeza dengan beberapa spektrum autism contohnya yang mungkin lebih nyata pada pandangan kasar manusia. Apa-apa pun kita teruskan berfikiran positif, advokasi, perkongsian terus dilakukan. Saya juga perlahan-lahan setakat apa yang saya tahu saya kongsi, dan perkongsian saya bukan perkongsian pakar. Perkongsian saya adalah reflection saya terhadap apa yang saya faham, dan selalunya saya akan sertakan rujukan. Dan bila sebut tentang rujukan tu yang menariknya, sebab bila balik ke rumah lepas jumpa dengan doktor tu, saya tengok ada kiriman yang baru tiba, iaitulah majalah Attitude daripada US. Majalah Attitude ini bagi sahabat-sahabat yang mengetahui tentang ADHD, sama ada anda sendiri telah menerima diagnosis ataupun nak membaca, dan juga untuk ibu bapa serta guru-guru yang deal dengan kanak-kanak yang ada ADHD juga pasti kenal dengan majalah ini. Saya kenal dengan majalah Attitude ni lebih kurang dalam tahun 2016 apabila sahabat saya yang juga seorang psikiatris yang mengusulkan bahawa saya mungkin ada ADHD tu, beliau yang mencadangkannya. Katanya majalah ini reliable kerana penulis-penulis di dalamnya adalah terdiri daripada mereka yang pakar, so kita boleh manfaatkan. Walaupun ada banyak buku yang ditulis tentang ADHD, tapi biasanya buku itu agak berat untuk dibaca. Jadi majalah ini lebih memudahkan untuk kita meninjau kajian-kajian terkini, maklumat-maklumat yang coverage dia merangkumi semua, kanak-kanak, orang dewasa, lelaki, perempuan, dan juga isu-isu yang terutamanya berkaitan dengan learning disabilities. Dan bila saya telah menerima diagnosis secara official tentang ADHD ini dan memulakan rawatan, saya ingin menghargai usaha yang dilakukan oleh majalah Attitude ini. Antaranya adalah dengan melanggan. Jadi saya langgan dua sekali, soft copy dan juga hard copy. Soft copy macam biasalah, sebelum ni saya baca dekat iPad, dekat komputer, dan hard copy ni saya beli kerana saya nak dia ada kat rumah supaya kalau isteri, anak-anak, sesiapalah nak baca, mereka boleh membacanya mengikut kesesuaian mereka. Jadi saya pun suka jugalah nak menggalakkan sahabat-sahabat yang ingin educate diri masing-masing tentang ADHD, sama ada untuk keperluan diri sendiri ataupun untuk support pasangan, terutamanya anak-anak. Gunakanlah majalah Attitude ini untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kerana kalau kita sebut kata knowledge is power, inilah antara contoh yang paling konkret untuk menunjukkan bahawa knowledge is power. It is with the knowledge. Dengan ilmu itulah kita boleh lebih memahami dan menentukan macam mana kita nak uruskan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya kelebihan-kelebihan yang setiap kita ada boleh keluar dalam bentuk manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat di sekeliling kita, terutamanya kerana kita adalah merupakan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatkan majalah Attitude. Untuk ini adalah keluaran Spring 2022. Jadi ini yang terbarulah kan untuk sekarang ni, dan
dia keluar saya rasa lebih kurang dalam 4 kali setahun kot. Kalau kita subscribe yang soft copy tu, bila kita subscribe saja, semua keluaran yang lepas tu kita boleh baca secara digital, tetapi yang hard copy hanya bermula apabila kita mula subscribe. Jadi saya dapat yang inilah hard copy untuk yang sebelum ni tak ada, tapi saya boleh baca dekat komputer, insyaAllah. So thank you so much, terima kasih, take care, jaga diri baik-baik dan kekal positif insyaAllah bagi umat Islam. Selamat meneruskan penghayatan kita untuk separuh kedua daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got time, it's clear to see.